bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Panas sahabat-sahabat semua, masihkah anda ingat zaman kegelapan yang mana era pentadbiran Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin, di mana rakyat dikurung, di lockdown sahabat-sahabat semua, sehingga pada ketika itu ramai yang hilang punca pendapatan, ramai yang hilang pendapatan, yang lebih teruknya lagi ada yang terpaksa mengakhiri hayat mereka ataupun membunuh diri sahabat-sahabat semua. Tetapi hari ini apa yang lebih menarik lagi adalah kenyataan ucapan daripada Lokman Adam yang knockdownkan Muhyiddin Yassin sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita tonton bersama apakah yang dikatakan oleh Lokman Adam ini ya semasa dalam jelajah merah kuning di Selangor bersama dengan pemimpin-pemimpin Menteri Besar Selangor Ahmaduddin Sari. Jadi tanpa buang masa, saya mau kita mendengar sendiri ucapan daripada Lokman Adam ini yang knockdownkan Muhyiddin Yassin. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk support Alright Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita tonton bersama kenyataan atau ucapan panas daripada Lokman. Saudara, hari ini mereka sedang merancang untuk menggantikan kononnya negeri Selangor ini. Dia nak bawa perubahan, dia nak buat kerajaan baru, tuan-tuan. Apa bentuk kerajaan baru yang dia nak bawa, saudara? Dia nak bawa kerajaan yang lebih bersih, dia nak bawa kerajaan yang lebih stabil. Tuan-tuan boleh percaya tak? Saudara, sebenarnya ada betulnya bersih ni, tuan-tuan. Mana percaya? Tuan-tuan, jangan tak percaya 100%, kerana ada kebenarannya. Apa bukti dia? Buktinya, tuan-tuan, bila kita bagi peluang Perikatan Nasional memerintah Malaysia ini, tak lama saudara, 18 bulan habis disapunya bersih dari rakyat. Betul tak betul? Dia sapu, tuan-tuan. Tak cukup dengan dia lockdown satu negara. Saya nak beritahu saudara, Malaysia ini pernah berada dalam satu zaman kegelapan yang amat menyayat hati. Tak pernah saudara kita hilang sumber pendapatan, nak keluar rumah pun tak boleh. Betul tak betul, tuan-tuan? Demi nak menyelamatkan tengkuk dia, Muhyiddin sanggup, tuan-tuan, walaupun kita tengok angka COVID ni Perlis sangat rendah, tapi kalau dia nak lockdown, nak selamatkan tengkuk dia, nak kekal jadi Perdana Menteri, takut dibuat undi tak percaya di Parlimen. Kalau dia lockdown Parlimen saja, orang akan kata dia ni tak ada telur, tuan-tuan. Maka saudara, tergamak dia lockdown satu negara, bukan sebulan, bukan 2 bulan, tuan-tuan, 18 bulan. Sekejap PKP, sekejap PKPD, PKP buka, macam-macam jenis PKP, tuan-tuan. Kejap. Tak pernah dalam sejarah sampai perlu kita daruratkan negara ni. Betul tak betul? Dia daruratkan negara ini, saudara, bukan hanya untuk mengelakkan daripada dia kena undi tak percaya, tetapi kerana nafsu dia, tuan-tuan, nak menyakau duit negara. Lepas pilihan raya baru terbongkar satu persatu akibat daripada kebodohan mereka sendiri. Saudara, kita tahu ada setengah-setengah orang bagi duit, bagi rasuah, tetapi tak adalah bahalul sangat macam Perikatan Nasional ni. Betul tak betul? Dia sogok secara besar-besaran. Itu yang sampai 92 orang, tuan-tuan, memberikan keterangan kepada pihak SPRM, mengakui mereka disogok. Ada yang dapat 350, ada yang dapat 500, ada yang dapat 1,000. Tuan-tuan, kalau di Terengganu saya sampaikan, di pejabat daerah pun ada majlis penyerahan rasuah secara rasmi, tuan-tuan. Siap ada envelope dengan muka wakil rakyat daripada PAS. Orang angkat sumpah selepas dapat jawatan. Dia, tuan-tuan, belum dapat jawatan dah angkat sumpah, wallahi saya undi PAS. Inilah dia walaupun dia sesama.
tuan-tuan. Oi. Dia sapu bersih. Bila 90 orang ni dipanggil, maka bila pihak SPRM siasat, baru dapat tahu tuan-tuan penglibatan 10 kontraktor jana wibawa yang mendapat projek direct nego. Baru kita tahu rupa-rupanya saudara, mereka daruratkan satu negara bukan pasal COVID, tetapi bagi membolehkan mereka membelanjakan harta kantong negara tanpa perlu dibawa ke parlimen. Betul tak betul? Dia fikir kita bodoh, tuan-tuan. Sial ni manusia. Saudara, dia fikir rakyat Malaysia bodoh. Tapi sebenarnya tuan-tuan, memang ada 4 juta lebih yang bodoh. Siapa mereka ni? Dah sengsara orang lockdown, kau tak boleh cari rezeki secara sempurna. Orang yang ada kerja hilang pekerjaan. Kalau dalam essential services memang betul, pemandu taksi, pemandu grab, dia masih boleh cari makan. Tapi kalau orang lain yang bukan dalam essential services tak boleh keluar pergi kerja, pemandu grab dan pemandu taksi ni nak angkut siapa? Hantu raya. Akibat dia tuan-tuan, walaupun dia bagi RM600, dia kurung kita kat rumah. Walaupun dia bagi moratorium 6 bulan, saudara, walaupun saudara macam-macam dia bagi, tetapi hakikat dan realiti dia, orang yang biasa pendapatan 2,000, 3,000, 4,000, 10,000, habis bungkus perniagaan dia. Satu persatu kita lihat kontraktor, bukan setakat kontraktor Bumi Putra, bukan setakat kontraktor Cina, kontraktor India, Kadazan, dusun, semua rakyat Malaysia merana. Betul tak betul tuan-tuan? Pernah dulu saudara kita dengar rakyat merayu pada kerajaan, tolonglah bagi kita keluar duit KWSP. Ada? Tak ada tuan-tuan. Hanya zaman kegelapan Muhyiddin Yassin. Bila dia buka sektor ekonomi balik, sekejap tutup sekejap buka, maka nak meniaga balik tak ada duit. Orang mengharapkan duit KWSP, tuan-tuan, kerajaan dah 4 kali bagi keluar KWSP, masih tak boleh selesai masalah. Sebab apa? Sebabnya saudara, masalah demi masalah demi masalah demi masalah, punca daripada kita silap buat keputusan. Kita bagi penyamun perompak ini tuan-tuan memerintah negara kita 18 bulan. 18 bulan hidup kita hancur. Yang mana pinjam duit KWSP, dapat duit KWSP, baru mulakan modal macam ni, penjaja-penjaja pasar malam dan sebagainya. Dah boleh beli barang, buka 1 hari 2 hari meniaga cantik, tiba-tiba dia tutup balik tuan-tuan. Habis modal tu, habis lebur. Kemudian bila buka balik sektor ekonomi, duit dah tak ada, pinjam alung. Bila pinjam alung tuan-tuan, sehari 2 hari bayar cantik, seminggu bayar cantik, tiba-tiba dia tutup balik. Bila mana keadaan politik dia tak selamat, dia tutup. Akhirnya tuan-tuan nak bayar alung tak boleh. Tuan-tuan, bila tak boleh bayar alung, apa jadi saudara? Apa jadi? Mereka dikejar di alung. Ada alung baik, ada alung yang tak boleh tahan, simbah cat. Ada yang pinjam duit tak boleh tahan, keluarga diancam. Apa jadi tuan-tuan? Mereka bunuh diri. Dah sampai ke tahap macam tu, orang sampai bunuh diri saudara kerana apa yang berlaku zaman Muhyiddin Yassin. Tiba-tiba tuan-tuan, bila datang pilihan raya umum, bila disogok dengan RM350, RM500, RM1,000, mereka lupa tuan-tuan apa yang Muhyiddin buat. Mereka lupa apa yang Muhyiddin buat, dan mereka bagi peluang sampai 74 kursi parti Perikatan Nasional boleh menang dalam pilihan raya umum yang lepas. Itu sebab saya beritahu tuan-tuan, memang ada rakyat Malaysia yang bodoh ni tuan-tuan. Ini realiti, kita kena terima. Kalau mereka berfikiran waras tuan-tuan, adakah mereka akan bagi peluang walau sehari Muhyiddin dan rakan-rakannya untuk memerintah Malaysia lagi sekali? Dia bagi tak bagi? Confirm tak bagi. Tapi dia bagi juga. Samalah juga saudara,
Kita tengok lepas ni Ahmad Mohamad Menteri Besar akan tunjukkan slide apa kejayaan-kejayaan yang telah dilakukan di negeri Selangor. Bagaimana foreign direct investment melonjak tuan-tuan selepas kita tinggalkan Azmin Ali dan Haziq. Kita dah tinggalkan Azmin Ali dan Haziq tuan-tuan. Foreign direct investment kita melonjak tuan-tuan. Betul tak betul? Kita punya reserve negeri Selangor melonjak. Betul tak betul? Saudara, peluang pekerjaan bertambah, pertumbuhan ekonomi bertambah. Bila pertumbuhan ekonomi bertambah, pendapatan kerajaan negeri bertambah. Bila pendapatan kerajaan negeri bertambah, lepas ni kita akan tengok saudara, berapa banyak peruntukan dapat dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk bantuan, subsidi dan macam-macam lagi. Tapi hari ini ada di antara kita, khususnya orang Melayu ni saya nak beritahu, hari ini termakan dengan cerita bahawa hari ini di bawah kerajaan Pakatan Harapan, UMNO pun dah bersama dengan Pakatan Harapan, maka orang Melayu akan terancam, agama Islam akan terancam. Saya nak tanya, berapa ramai orang Islam dah murtad semenjak kita bersama dengan kerajaan Pakatan Harapan? Berapa ramai? Ada tak ada? Tak ada. Berapa banyak sekolah tahfiz dah ditutup? Ada. Bertambah lagi tadi ada. Betul lah. Peruntukan di bawah YB Zawawi pun banyak tadi kita tengok. Sampai 294 juta ringgit saudara. Lebih besar daripada peruntukan kerajaan negeri Perlis. Saudara, kita lihat tuan-tuan, kalau nak cerita tentang Islam dalam negara ni saudara, kebanyakannya dipelopori oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kerana di dalam perlembagaan UMNO itu sendiri menyatakan bahawa kita punya perjuangan ialah menegakkan agama, bangsa dan negara. Bila kita nak bekerja sama dengan Pakatan Harapan, ada 10 syarat yang Barisan Nasional bagi kepada Pakatan Harapan. Syarat nombor 1 tuan-tuan, kita tanya kepada Wabi Anthony Loke daripada DAP, apa pendirian DAP tuan-tuan berhubung tentang kedudukan Islam sebagai agama persekutuan? Apa kedudukan pendirian DAP berhubung dengan hak istimewa orang Melayu? Apa pendirian DAP berhubung dengan kedudukan bahasa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu? Wabi Anthony Loke tuan-tuan secara terang dan jelas beritahu pendirian DAP, kita mendukung apa yang ada dalam perlembagaan negara tuan-tuan. Kita mendukung apa yang terkandung di dalam kontrak sosial. Tuan-tuan, bila DAP bagi jaminan ini, baru kita tanda tangan. Dan sebelum kita tanda tangan dengan DAP ni tuan-tuan, boleh buka website DAP, dap.org.my. Ketika mereka meraihkan DAP at 50, polisi mereka pun dah berubah. Betul tak betul? Di dalam polisi DAP at 50, kita lihat mereka dah nyatakan mereka menghormati apa yang terkandung dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Semua dah mereka dah tuan-tuan dah nyatakan pendirian mereka, bukan seperti mana yang sebelum ini. Dan hari ini kepimpinan DAP di bawah YB Anthony Loke tuan-tuan saudara cukup pragmatik. Yang orang takut ni tuan-tuan ialah DAP zaman 22 bulan. Ini malam saya nak beritahu kenapa orang takut dengan DAP zaman 22 bulan. Orang tak tahu tuan-tuan, sebenarnya yang menjadi punca orang marah, orang takut dengan DAP ialah manusia durjana bernama Mahathir Mohamad. Dia janji dengan Datuk Seri Anwar, dia jadi Perdana Menteri sementara saja. Betul tak betul? Dia kata Datuk Seri Anwar jadi je ahli parlimen, kita akan pulangkan kursi Perdana Menteri. Diam-diam tuan-tuan, dia tambah jumlah ahli parlimen dia. Macam mana cara dia gunakan? Dia gunakan scheme of Teng Muhyiddin Yassin. Cara dia beli wakil rakyat kita, dia tawarkan jawatan dan dia ugut. Dia ugut tuan-tuan. Saya nak beritahu dia ugut. Antara yang diugut tuan-tuan, Mas Ermiati dan juga Mustafa Muhammad. Mustafa Muhammad 3 hari tuan-tuan turun naik bagian amlak.
3 hari turun naik bagian amla, tuan-tuan. Saudara, lepas 3 hari dia dipanggil oleh Tun Daim Zainuddin. Silap Mustafa Muhammad ni kita bagi peruntukan untuk bayar 34 juta pengundi-pengundi yang kembali ke Pantai Timur. Kita bagi kat dia sebahagian duit ini masuk dalam akaun tabung haji isteri dan anak dia. Bila Tok Pa, tuan-tuan, diugut, kalau tak keluar daripada UMNO, anak dia, isteri dia pun akan didakwa. Maka akhirnya, tuan-tuan, dengan Tok Pa, ahli NKT UMNO nombor 1, dengan dia pun tinggalkan tu, saudara. Ini yang mereka buat. Sebab apa, tuan-tuan, mereka buat ni? Sebab dia nak tambahkan jumlah bilangan ahli parlimen dia supaya lebih daripada PKR, supaya kerusi Perdana Menteri dia tak perlu serahkan kepada Datuk Seri Anwar. Ini ramai tak tahu. Bila ada bantahan di kalangan pemimpin-pemimpin daripada PKR, usaha dia mencuri ahli parlimen ni tersekat, tuan-tuan. Bila tersekat, dia buat taktik baru. Dia cari alasan saudara supaya mereka boleh tinggalkan. Itu yang Mahathir arahkan supaya Hamzah Zainuddin, Azmin Ali, kekasih Haziq ni, tuan-tuan, kawan baik Datuk Seri Amin. Dia baik juga dengan saya, tapi saya bagi jaminan, tuan-tuan, saya selamat lagi. Saya selamat lagi. Saudara, bila zaman Mahathir ni, tuan-tuan, saya orang yang bawa video Azmin Ali ni. Bukan setakat saya bawa pada 1 pakar forensik, saya bawa di 2 pakar forensik, 1 di Jakarta, 1 di Birmingham, United Kingdom. Pakar forensik meresahkan bahawa gambar Azmin yang kita berikan, gambar Haziq yang kita berikan 100%, tuan-tuan, sama seperti lelaki yang sopan santun dalam video tu, tuan-tuan. Itulah lelakinya. Tetapi masalahnya, saudara, pada ketika itu Ketua Polis Negara merupakan orang yang taat setia kepada Tun Dr. Mahathir. Betul tak betul? Gambar ni, tuan-tuan, saya nak beritahu kepakaran pihak polis. Bila 2 burung yang telah membunuh abang kepada Presiden Korea Utara. Ingat lagi, tuan-tuan, 1 burung daripada Indonesia, 1 burung daripada Vietnam. Saya nak beritahu, rakaman CCTV itu punyalah jauh. Pihak polis boleh cari perempuan ni, boleh tangkap. Betul tak? Mana datang munasabahnya, saudara? Mana datang munasabahnya, kita punya pasukan polis tak boleh kesan. Dia boleh jawab apa? Bahawa video ni kabur, dia kata. Saudara, saya mula-mula mungkinlah kita ingat mungkin memang kabur penglihatan Hamid Badu ni, tuan-tuan. Tetapi lepas dia pencen, tuan-tuan, dia kahwin dengan seorang inspektor. Saya tengok inspektor tu atas bawah, saudara, baru saya perasan rupa-rupanya tak kabur penglibatan Hamid Badu ni, tuan-tuan. Pandai pula dia cari yang boleh. Betul tak? Saudara, kes Azmin ni saya nak beritahu, sampai hari ni saya heran. Kita dah dapat bukti, bukan setakat bukti dari segi video ni, tuan-tuan. Ni alat yang merakam ni. Yang merakam ni Haziq, tuan-tuan, kekasih dia juga. Letak atas TV. Dah ada alat perakam original ni. Sepatutnya hari ni pendakwaan dah boleh dibuat ke atas Azmin Ali. Betul tak betul? Tapi kerana dia baik dengan Mahathir, zaman Mahathir dia selamat. Dia baik dengan Muhyiddin, zaman Muhyiddin dia selamat. Dia baik dengan Ma'e, zaman Ma'e pun dia selamat, tuan-tuan. Tetapi dia jangan lupa, hari ini zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Habis kuat, tuan-tuan, dia selamat sampai lepas pilihan raya, saya. Lepas pilihan raya ada tak lagi orang yang boleh selamatkan dia? Ada? Tak ada dah, tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, bukan setakat masalah jana wibawa je kerajaan Perikatan Nasional ini, saudara. Kita tengok kebersihan dia orang ni, saudara, cukup bersih. Sampaikan di negeri Terengganu ni, tuan-tuan, zaman Tuan Guru Haji Adi menjadi MP besar, tanah-tanah
di negeri Terengganu ni saudara, mereka bedak-bedak bagi kat geng-geng PAS satu tanah yang terletak di tengah bandar saudara, nilai sekarang 29.3 juta ringgit. Dia bagi kepada koperasi milik pemimpin PAS dengan harga hanya 550 ribu ringgit tuan-tuan. Bila mereka kalah balik, BN memerintah balik, BN beli balik tanah tu sebab kedudukan dia sangat strategik tengah bandar. Kita beli balik tuan-tuan, kita kena bayar dekat koperasi Insaf PAS punya pemimpin ni dengan harga 6.7 juta. Atas angin tuan-tuan, buta-buta dia orang buat untung 6.1 juta ringgit saudara. Tuan-tuan, kita ingat tanah ni dah selamat dah. Rupa-rupanya bila datang Samsuri, susah politik kepada Haji Adi, ambil alih menjadi menteri besar, lagi jahanam saudara, lagi jahanam. Dia bagi kepada isteri dia punya NGO nama Khairunisa dengan harga lebih murah daripada Haji Adi bagi kepada Ko Insaf. Dia bagi dengan harga 500 ribu ringgit. Tuan-tuan, 29.3 juta kalau dia jual dengan harga 500 ribu ringgit tuan-tuan, diskaun dia ni Sogo pun kalah tuan-tuan. Sogo habis kuat 70%, habis kuat 80% dekat-dekat Hari Raya Cina, betul tak betul? Tapi diskaun yang dia bagi pada isteri dia tuan-tuan 98.2%. Saudara, lepas ni kalau misalnya orang-orang PAS ni dah tak ada duit lagi lepas kalah negeri Terengganu ni saudara, dia jual tanah ni tuan-tuan, dapatlah 29.3 juta ringgit. Tuan-tuan, dia untung atas angin hampir 60 kali ganda tuan-tuan. Begitulah kasih seorang menteri besar kepada isteri dia. Tak cukup dengan itu, kita ingat dah selesai dah episod bagi tanah pada puak dia ni. Baru-baru ni dia bagi lagi satu tanah kepada koperasi khidmat pula, sama juga koperasi yang dimiliki oleh pemimpin PAS. Tanah ni nilai dia 11.84 juta ringgit. Tuan-tuan, ini negeri Terengganu, negeri yang kecil. Cuba bayangkan kalau lepas ini negeri yang hari ini dijaga dengan baik oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita, macam-macam yang kita boleh laksanakan. Tuan-tuan, bagi puak-puak PAS ini untuk mentadbir negeri Selangor ni tuan-tuan, agak-agak bersih tak bersih tanah-tanah di negeri Selangor ni? Bersih tuan-tuan. Dan bila mereka sapu bersih tuan-tuan, memanglah secara automatik keuangan dia stabil. Betul lah, memang dia ada duit untuk membeli undi. Saudara, kita bagi peluang anak-anak muda berusia 18 tahun menjadi pengundi kali pertama supaya mereka ini terlibat menentukan kepimpinan negara dengan lebih awal. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Rupa-rupanya budak yang 18 tahun ni biasanya ikut mak bapak. Biasanya saudara, mereka pun tak boleh nilai lagi. Ada setengah-setengah tu tuan-tuan, mereka berpakat-pakat nak pilih siapa. Dia kata kali ni kita kena sokong Perikatan Nasional. Sebab apa? Sebab banyak bantuan yang diberikan oleh Ismail Sabri. Dia pun tak tahu tuan-tuan, Ismail Sabri itu Barisan Nasional, bukan Perikatan Nasional. Dia tak tahu. Lepas tu tuan-tuan, mereka ni saudara rata-rata masih bergantung kepada mak bapa. Beasiswa FAMA tuan-tuan, father and mother. Saya nak beritahu tuan-tuan, saudara, memang ada setengah-setengah yang usia 18, 19, 20 dah matang tentang politik, tapi rata-ratanya tak tahu apa-apa. Mak bapak bagi duit paling kuat RM10, betul? Ada yang dapat RM20, hari raya mungkin dapat RM50. Orang kaya mungkin mak bapak dia bagi sampai RM100, RM200. Tetapi bila datang pilihan raya tuan-tuan, sekali bagi RM350, sekali bagi RM500, sampai kat Paguh, dekat Larut sampai RM1000 pun ada. Goyang tak goyang anak-anak kita ni tuan-tuan? Itu sebabnya saya rayu kepada rakyat negeri Selangor, kita dah ada kerajaan yang cukup baik. Dan hari ini saya nak beritahu Barisan Nasional, kita akan pastikan kerajaan perpaduan ini terus kekal di bumi Selangor ini.
Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia ucapan padu, ucapan berani daripada Lokman Adam ya. Apabila beliau knockdownkan Muhyiddin Yassin, knockdownkan Azmin Ali, knockdownkan Menteri Besar Terengganu yang memberikan tanah kepada isteri, kepada pemimpin PAS, sahabat-sahabat semua. Wow, memang banyak yang didedahkan ya, apatah lagi berkaitan dengan video kabur daripada Azmin Ali, sahabat-sahabat semua. Hari ini ya, kita mengharapkan supaya kes itu dibuka semula, supaya kebenaran dapat diterjemahkan ataupun diketahui oleh rakyat Malaysia di luar sana. Terbaik, jadi ini saja apa yang ingin saya sampaikan kepada kita hari ini, sahabat semua. Ucapan padu berapi daripada Lokman Adam untuk kita teruskan pentadbiran Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional di negeri Selangor ini. Tolak PAS, tolak kaki pengfitnah, tolak geng sapu bersih. Itu dia, tolak Azmin Ali, tolak Adam Sahidan Kasim, tolak Muhyiddin Yassin, dan tolak lebay-lebay PAS. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya sahabat mau memberikan sebarang komen, boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walantir, lebay-lebay, dan juga geng sapu bersih. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tepapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.